Dia makan dulu besok. Besok hari ni sedih. Besok Datuk. Ada budak Datuk ni. Mana asli asli? Asli asli asli. Asli asli. Asli asli. Asli. Dia line dia kena kuat sikit dah. Boleh slow ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya tengok ada line saya satu lagi ni tak berapa nak cantik ya saudara. Cuma yang ada cuma Facebook saja. Yang satu lagi tu tak ada nampak gayanya sebab mungkin dia punya apa ni, saya tekan 3-4 kali go unable to go live. Itulah keadaan saya. TikToker pilih Marhain. Ini saya buat di hotel apa khabar saudara Jul Hasbi, saudara Muhammad Johari, saudara Nur Azwan, saudara Mudin Kelantan, Lim Boncang, how are you Lim? Saya cuba juga nak satu lagi tu. Saudara Ayub Tasik Cini, terima kasih hadir dari Kuantan. Line clear di sana ya saudara. Tapi yang satu lagi tu tak clear. Saya rasa ada something wrong. Biasalah saya buat di luar saja, di luar kawasan selalunya. Masih lagi tak ada. Live ni tak dapat lagi. Bersabarlah teman-teman, saya akan berusaha juga. Nak tahu lebih saya tak tahu. Apa khabar Cik Awang? Salam perpaduan, selamat Johari. Tak tidur, belum tidur lagi saya. Orang Perak apa khabar? Muka happy. Memang saya happy sebab saat ini saya ada bersama-sama dengan teman-teman dari Terengganu. Cik Pa Makno apa khabar Cik Pa? Saudara Muhammad Zaimi. Ingatnya tadi saya akan bersiaran jam pukul 9 malam, tapi alhamdulillah acara berjalan dengan baik, dengan mudah, maka dapatlah buat awal. Saudara Mudin Kelantan. Kenapa meh? Saudara Abu Suman Hashim, saudara Nur Azman. Aduh, satu lagi ni tak selesai lagi, apalah. Saudara Hamidah Kamat. Jadi tak dapat lagi yang ni, masih tak dapat. Cuma yang ada kat sini saja. Tapi tak apalah saudara Roy Pa. Salam dari Dungun Terengganu. Apa khabar Roy? Orang Terengganu dah. Saya bersama dengan orang Terengganu saudara Muhammad Kapli. Saudara Yusri Yus. Tak apa, saya cuba lagi. Saya cuba lagi saudara. Minta password dia ada. Mana Aziza ada ni? Password dia apa sini? Password dia punya wifi. Apa khabar Raja Kamal Raja Bazian? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga Mudin Kelantan ya. Saudara Abdul Aziz dari Sarawak. Orang Sarawak macam mana? Baru ada live yang sebelah lagi tu. Baru ada saudara. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, orang baik-baik. Saudara Azmi Nordin, apa khabar orang Bangan Datuk? Sihat ya. Terima kasih. Yang satu lagi tu tak ada. Saya tak boleh nak sebut nama. Apa khabar saudara Bro Jimmy? Salam pau katanya. Saudara Azmi Nordin, saudara Muhammad Fauzi. Terus saudara like, share dan subscribe ya saudara. Baik saudara. Hari ini saya bersama-sama dengan pemimpin ya saudara Mat Sepana. Waalaikumsalam. Begitu saudara Rosi Jaafar, salam pau, saudara Puan Robiah Husin daripada Seremban, line clear. Terima kasih. Saudara Azizul, begitu juga saudara Azlin, saudara Datuk Mustafa Rahman, saudara Pak Denny, saudara Azlin, saudara Azizul Mat Yusof dari Bangsa, saudara Hamizah. Selamat malam saudara dari Raut Pahang saudara. Pak Denny apa khabar? Wifi nak pakai wifi hotel. Wifi hotel. Saya dah buat begini tak boleh nak kacau-kacau lah. Okey. Kan dia kata nak pakai wifi hotel semua, make sure itu buka je lah. Kadang ini hotel kadang-kadang ni nama aja okey cak ayam juga saudara. Yes, saudara Jebat Pembela daripada Kulim saudara Rohayati Zainun, saudara Awang Zah, apa khabar Awang? Saudara Pak Denny, saudara Zam Taib, saudara Ning Noi, saudara Muhammad Amin. Baik saudara, saya bersama-sama dengan pemimpin Ulu. Dia mantan Menteri Besar daripada Negeri Terengganu. Saudara, dan orang lain kalah dia menang. Tapi bagaimanapun kawasan dia tu Uyup tu. Apa khabar? Beliau adalah sahabat saya, Datuk
Razif, orangnya handsome, bergaya kacak. Apa khabar, Tok? Baik, Alhamdulillah tu. Ya, Alhamdulillah sihat tu. Sihat. Bagilah sepatah dua kata pelayan-pelayan nak dengar tu. Ya, Kata-kata orang Terengganu. Orang Terengganu kita. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Amir yang telah memberi peluang kepada saya lah untuk live bersama dengan beliau. Kerana beliau ni memang ramai follower. Saya difahamkan dah menjangkau lebih daripada 100,000 orang follower dia. Memang dengan secara tidak langsung saya dah dapat menumpang hari ni. Menumpang nama Datuk. Terima kasih banyak-banyak Tok. Yang paling penting hari ni ialah nak memastikan Terengganu akan dapat kita ambil balik tu. Kerana Terengganu ni dia swing state. Dia boleh pergi kepada pembangkang dan insya-Allah dia akan boleh kembali kepada Barisan Nasional insya-Allah. Tok, pilihan raya dulu Tok, Terengganu berapa menang Tok? Kalau dulu sebelum ini tu kita pernah pada 1999. Ya. Sewaktu Datuk Tan Sri Datuk Sri Idris Yusof. Ya. Bila kita lancarkan gelombang biru. Ya. Akhirnya daripada 1999 kita kalah dengan 28-4. 4 kursi je. 4 kursi je. Aduh. Tinggal masa tu. Ya. Masa tu tahun 1999 tsunami. Secara ini sejarah di Terengganu ni ya. Sejarah penyu menangis. Dan alhamdulillah 2004 kita kembalikan semula. Kita dapat ambil balik 28, kita bagi kat dia 4. Jadi kita dapat 28-4. 99 UMNO cuma dapat 4 kerusi saja. Ya. PAS dapat 28. PAS dapat 28. Dan 2004 UMNO dapat 28. PAS dapat 4. Betul. Ini fair lah tu. Fair masing-masing pakai ketupat lah jawab. Betul. Kemudian selepas daripada itu tu dalam 2008 kita kita masih lagi dapat two-third majority. Kerana ketika itu kita dapat 24 dan PAS dapat 8. Ya. Jadi pada masa itu dan masa itulah ketika itu ada sedikit krisis dalam kepimpinan Terengganu masa itu kan apabila pertukaran Menteri Besar berlaku dalam 2008 masa itu dan kemudian diambil alih oleh Datuk Seri Haji Ahmad bin Said dan PRU yang selepas itu PRU yang ke-13 kita tinggal 17-15. Masih lagi memerintah 17? Masih lagi memerintah 17-15. Dengan kursi kita 32, kita hanya ada kelebihan 1 kursi saja. Dan kemudian berlaku sekali lagi krisis itu. Krisis lagi apabila selepas pada PRU itu berlaku pertukaran Menteri Besar. Jadi pertukaran Menteri Besar masa itu, jadi saya telah diberi mandat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu dan juga Presiden UMNO yang telah minta saya untuk mengambil alih ketika itu dan sedia maklumlah tu kemudian berlaku bermacam-macam perkara sehinggalah berlaku tsunami ketika dalam PRU yang ke-14 jadi kita kecundang dengan 10-22. Datuk jadi Menteri Besar tahun apa Dok? Tahun 2014. Artinya penghujung kasih orang Terengganu pada UMNO masa tu pegang masa tu. Masa tu 17-15. 17-15. 17-15 pada masa itu dan ketika itu undi dua kursi je kita hanya menang 2 kursi je tu. 2 kursi. 2 kursi je. Masa Datuk jadi Menteri Besar. Masa saya jadi Menteri Besar. Lepas tu dan selepas daripada itu dengan isu yang bermacam-macam ketika itu di Pekat Federal dan kita berlaku tsunami di Pekat Federal sendiri bukan hanya Terengganu saja yang kecundang kita ada beberapa negeri yang kecundang termasuklah Kedah, termasuklah Selangor, kemudian termasuk Melaka ketika itu Negeri Sembilan, jadi banyak negeri-negeri yang kecundang termasuk juga di Pekat Federal. Jadi maka Terengganu pun terbabit dengan tinggal lagi kursi 10 berbanding PAS 22. Saudara, ini sikit baik juga kita mengimbau sejarah yang berlaku di Terengganu. Kepimpinan bersilih ganti, betul ada krisis antara pemimpin dengan istana. Jadi saya selalu katakan kalau UMNO ada krisis dengan istana,
Tak lama lah tu. Saya agak bersimpati dengan Datuk Razif sebab beliau memimpin tak lama, saya tak? 4 tahun. 4 tahun. Dan lepas itu maka kecundang tidak dapat meneruskan jawatannya. Orangnya baik saya. Saya dalam keadaan begitu. Jadi akhirnya bukannya penyu yang menangis, Datuk Razif yang menangis. Masa tu usia Datuk berapa tahun? Masa saya mula-mula menjadi MP dulu Jalan Menteri Besar ketika itu tahun 2014. Ya. 2014 dalam usia berapa Datuk Jack? 2014. Jadi 2014 dalam usia 44 tahun macam tu. 44 tahun 44 tahun. Muda lagi lah masa tu. Masa tu muda lagi. Datuk, latar belakang Datuk sebagai apa, Dok? Saya sebenarnya adalah seorang guru. Oh, guru. Guru, dan jawatan terakhir saya adalah pensyarah di IPG. Datuk Razali Ismail. Ya. Kemudian bila dah terlibat dengan politik ni, bila dah dicalonkan menjadi wakil rakyat Dun Seberang Takir pada ketika itu dalam 2008. Dalam 2008 dan saya letak jawatan lah dan berkecimpung sepenuh masa sebagai ahli politik. Dan background saya ni, saya punya first degree saya adalah counselling. Kemudian saya punya second degree saya juga counselling. Dan saya punya PhD pun dalam bidang counselling. Jadi guru bertemu dengan lebay lah. Betul. Itu keadaannya. Keadaannya lah. Saya Datuk, saya selalu minta maaf Dok, kadang-kadang saya suka mengusik. Maklum sajalah, saya bukan senang nak dapat mengusik Menteri Besar ni, mantan Menteri Besar. Kalau dia Menteri Besar tak dapat saya nak buat appointment. Tapi saya yakin dengan Datuk Razif, walaupun jadi Menteri Besar pun pintunya selalu terbuka. InsyaAllah. Beza orang Seberang Takir ni. Orang Seberang Takir ni dia baik-baik belaka dengan dah. Apa perusahaan yang ada di Seberang Takir ni, Dok? Begini, Dok. Dia memang sebenarnya kawasan saya ni kawasan Seberang Takir. Dan Samak Malang lah, Tok. Kerana saya punya legasi untuk menjadikan Seberang Takir saya sebagai the first project. Apa projeknya? Projeknya adalah Sea Felda ataupun Aquapolitan. Aquapolitan. Okey. Jadi apabila saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu ialah bosku, bila saya mohon untuk menjadikan Seberang Takir saya sebagai pusat nelayan moden. Itu menggunakan konsep Felda. Jadi pada asalnya Datuk Seri Najib tak setuju kerana dipahamkan sebelum itu Perdana Menteri sebelum itu telah melaksanakan projek Aquapolitan tapi gagal. Jadi masa tu Pak Lah telah mencuba projek ni. Tapi saya argue balik kepada Datuk Seri Najib. Saya kata bahawa paling bagus hari ini kita kena follow legasi almarhum Tun Razak. Kalau Tun Razak berjaya mengeluarkan petani yang miskin kepada senang, why not? Nelayan pun kita buat macam tu. Berapa ramai nelayan di Seberang Takir, Dok? Nelayan Seberang Takir kita, kalau ada sekarang ni, saya ingat dalam lebih kurang dalam 700 hingga 800 keluarga. Cloud. Orang Terengganu cakap begitu lah. Jadi Alhamdulillah, apabila saya arguekan tentang perkara ni, dan saya memberi keyakinan kepada Datuk Seri Najib, akhirnya Datuk Seri Najib telah meluluskan peruntukan yang amat besar melalui ECR sebanyak RM180 juta untuk melaksanakan projek ni, di mana membina 500 unit rumah nelayan yang akan diberi percuma, sama konsep Felda, dan Alhamdulillah senarai keluarga nelayan ni sudah dipilih. Tapi tak dapat tanah, kerajaan kalah. Jadi dah pecah tanah, duit dah turun, tapi kerana kelewatan untuk kita laksanakan projek itu, berlakunya pertukaran kerajaan, maka bajet 180 juta ini telah ditarik balik. Dan malangnya kerajaan negeri pada hari ini dia tak cuba untuk dapatkan semula bajet 180 juta ini.
Lihatlah saudara, berapa malangnya untuk nasib para nelayan. Sebab tu saya katakan saudara, warga yang perlu dibela adalah macam nelayan. Apa dosa mereka? Dapat pemimpin macam Datuk Razif yang melihat mau cuba melakukan perubahan, tapi bila kertas kerja dah buat, dah diluluskan di peringkat pusat, tapi bila bertukar kerajaan, untung nasib nelayan di seberang Takik 700 orang saya. Dan pecah tanah dah dibuat. Dah pecah tanah. Datuk Seri Najib sendiri turun pecah tanah. Ini bagi saya adalah kisah pilu saya, yang akan saya rakamkan kalau saya dapat kesempatan. Saya nak pergi ke kawasan nanti, nak berjumpa dengan para nelayan. Ini kisah pilu warga bangsa kita saya. Negara aman makmur, takkanlah rakyat berterusan dihimpit oleh derita. Mereka bermain dengan ombak, mereka bermain dengan ini musim monsun. Sesekali nak jadi nelayan yang baik. Datuk Razif bekas guru, dia dah dapat melihat bagaimana untuk membangunkan warga bangsa kita. Tetapi malangnya dah pecah tanah pun. Tapi bagi saya, inilah saya katakan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin terhadap warga bangsa kita sendiri. Saya minta maaf saya menggunakan perkataan begini, kerana saya bila mendengar begitu saya terkesan. Saya tahu tiap-tiap malam saya akan bercakap, saya akan berbicara soal rakyat, dan saya melihat kalaulah rakyat dinafikan pembangunan macam nelayan, tiba-tiba jadi begitu untuk nasib mereka. Saya berdoalah mudah-mudahan Terengganu akan beralih kepimpinan supaya dapat direalisasikan. Saya yakin kalau Datuk Razif masih kekal jadi wakil rakyat dan kerajaan di Terengganu dapat dipimpin oleh warga UMNO kita ni, saya rasa mungkin untuk nasib warga nelayan yang dihimpit oleh derita itu paling tidak pun dapat terbela. Itu baru satu sektor, baru satu segmen saya. Mereka bermain dengan, selalu saya katakan, mereka bermain dengan ombak besar. Bila datang musim, ada kadang-kadang yang hilang di lautan. Dan saya belum pernah lagi sampai ke seberang Tapke, tapi lambaian Terengganu begitu kuat untuk saya hadir ke sana untuk melihat, menyaksikan sendiri derita warga kita. Kita adalah waris kemerdekaan, para pejuang bangsa kita. Saya takkanlah dalam keadaan begini usaha yang cuba dilakukan oleh Datuk Razif untuk membangunkan rakyatnya, warga bangsa kita ni boleh dinafikan begitu saja sekelip mata saya. Benda sepatutnya boleh dibuat, dah ada pecah tanah, peruntukan dah ada, boleh dinafikan. Saya rasa mereka berdosa saya. 700 keluarga nelayan berdosa. Dan sebenarnya satu lagi tu, dia sebenarnya konsep yang kita nak buat ni sama seperti yang Datuk sebut tadi. Di mana kita akan latih mereka ni dalam perusahaan laut dalam. Dan dibekalkan dengan bot, tetapi mereka menggunakan koperasi macam Felda. Jadi dan suami akan pergi ke laut dengan teknologi yang tinggi, kerana kita akan dibantu dengan UMT yang ada dari segi fishery ni, fishing technology. Kemudian kita ada R&D, research center, dan isteri serta keluarga akan proses ikan ni. Jadi tak ada lagi orang tengah, akan diuruskan oleh mereka sendiri. Hasil itu nanti diproses. Lebih lagi Terengganu kan adalah negeri yang memproses keropok. Jadi bermakna di situ nanti mereka inilah yang akan supply isi-isikan untuk memastikan bahawa kita akan dapat CJ halal dalam proses keropok di negeri Terengganu ini, insyaAllah. Setara untuk mengeluarkan warga nelayan daripada kemiskinan, sebagaimana juga macam kita nak mengeluarkan warga petani, warga peladang, untuk mengeluarkan mereka daripada lembah derita kemiskinan bukan satu benda yang mudah. Tapi kalaulah usaha yang mau dilakukan oleh Datuk Razif, saya selalu bercakap, kenapa warga kita tidak mempunyai bot-bot besar yang boleh pergi ke laut sampai seminggu, 2 minggu, balik membawa hasil ribuan ringgit, dan tentulah boleh merubah kehidupan. Tidak lagi anak-anak nelayan itu mengharapkan kais pagi, makan pagi, bukan kais pagi, makan petang. Kan? Tapi apa yang cuba dilakukan oleh Datuk Razif, lain tak ada adalah untuk membina rakyatnya. Saya begitu terkesanlah bila mendengar dari 700 untuk nasib warga nelayan dinafikan. Mereka berdosa. Tak tahulah, terpulanglah. Mereka sanggup menghampakan. Saya rasa mungkin nama-nama dah ada dah. Sudah siap dah nama. Semua dah siap nama para dan duit pun sudah dihantar ke kerajaan negeri untuk membina rumah melalui SCDC pada ketika itu. Tapi sayangnya tu tanah yang kita propose untuk buat projek ini, ada lebih kurang 20 hektar untuk industri ini, sudah dimutamakkan oleh kerajaan negeri untuk dijadikan sebagai pembinaan rumah bercampur.
Astagfirullahaladzim. Jadi sayanglah Tok, saya rasa sangat kecewa lah Ya, ya. bahawa kerana tanah itu memang kita reservekan untuk projek ini, Ya. tetapi kerajaan telah mengambil keputusan untuk serahkan kepada developer Ya. untuk jadikan rumah bercampur. Ya. Soalnya tu, kalau Ya. rumah bercampur ni, kalau rumah yang hebat-hebat, Ya. siapa yang mampu beli? Orang Sebantaki saya tak mampu. Ya, Jadi ya. apakah nasib orang Sebantaki saya selepas ini? Saudara Mustafa, saudara bercakap berkalibar tu Datuk Razif ni. Memang saya waktu beliau mengambil alih kepimpinan Kerajaan Negeri Terengganu, waktu itu kita dah melihat usaha-usaha dilakukan. Terengganu negeri kaya saya berbual dengan yang mula Tengku Razif Hamzah. Kalau mengikut dari segi pembedakan atau pembahagian hasil yang diperoleh oleh Terengganu, itu daripada hasil minyaknya, setiap rakyat Terengganu kalau benar-benar dipulangkan balik hasil itu pada rakyat Terengganu, paling kurang pun satu orang boleh dapat 2,000 sebulan. Bagaimana negara Norway dia boleh bagi duit pada rakyat setiap bulan. Ini yang cuba diusahakan oleh Datuk Razif, tetapi nampak gayanya malanglah mereka itu. Sedih saya dengar begitu. Impian mereka akhirnya menjadi mimpi-mimpi yang tidak kesampaian. Astagfirullahaladzim. Saudara Pak Zul, Busa, orang seberang Takir tak mampu beli rumah. Bukan sekarang ni kalau dibuat bangunan begitu. Sedangkan apa yang cuba dilakukan oleh Datuk Razif, dia nak bagi rumah asal Kedah. Ya. Secara percuma. Secara percuma saya. Tiba-tiba sekarang kalau dibangunkan 20 ekar tanah itu dengan bercampur-campur, rumah mahal dan sebagainya. Ini bagi saya penafian. Penafian di mana sepatutnya warga Terengganu mendapat hak hasil bumi mereka. Saya bukanlah kita politik juga saya. Tapi apabila Datuk Razif mencerita benda itu, baru saya tahu benda ni. Dan banyak lagi akan terbongkar saya. Baru saya tahu bagaimana warga Terengganu yang cuba dibangunkan oleh Datuk Razif dengan konsep macam mana dibangunkan oleh Tun Razak. Agar rakyat boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain. Inilah sepatutnya nikmat kemerdekaan. Tapi merdeka apa benda kalau nak buat untuk anak-anak nelayan di seberang Takir, mau diberi latihan untuk laut dalam apa semua, dinafikan. Saya tak boleh terima benda ni, Datuk, sebenarnya. Ya, betul. Ini secara Pak Zul dia kata kerajaan negeri yang reka nak buat campur-campur, bukan beri percuma pula tu. Saudara saya Adnan, saya melihat bila hari ini, malam ini, saya tak menjangkakan Datuk Razif boleh membuka cerita ini. Saya tak tahu. Saya berkawan dengan beliau lama, tapi tak tahu cerita ni. Ini adalah rahsia-rahsia yang tersembunyi yang saya katakan dari awal tadi. Saya tunggu apa nak jadi di Terengganu. Ini keadaan saya tak mau. Saya bukanlah niat saya nak mengutuk ataupun membelasah pimpinan sebelah sana. Tapi apakah tidak ada langsung keprihatinan seorang pemimpin bangsa kita melihat apakah mau diteruskan, dibiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Jadi nelayan bukan senang. Betul. Botlah bot kecil, Dok, ya. Betul, bot kecil. Tentulah bila dipukul oleh gelombang, bila datang musim monsun, tidak ada mata pencarian, sanggup mereka mengizinkan atau membiarkan rakyat sentiasa berendam dalam air mata. Sampainya hati pemimpin begitu. Saya pun tak tahulah, Datuk. Saya bila dengar begitu, saya sebab dada, Datuk. Dan saya jadi marah, Datuk, apabila dapat tahu projek dah buat pecah tanah, rakyat sudah menjana impian yang indah, akhirnya jadilah mimpi yang tak kesampaian. Datuk, saya mengharapkan, Datuk, kalau keadaan begini tu, kita berusaha, Datuk. Bukan kerana beliau adalah merupakan pimpinan UMNO, tidak. Tapi kalau apakah wakil rakyat yang ada sekarang ini melakukan? Itu persoalannya kita harus tanya pada mereka. Saudara Fairuz Kamarudin, kita tukar baliklah ke kajian ni. Ini keadaan saudara Abu Naim, saudara Pak Chu. Minta maaf lah, kita bersiaran malam ni lewat malam sikit. Tapi mungkin lepas ni kan saya tahu ada teman-teman yang akan buka balik. Yang live bersama dengan saya malam ni, itu pun gangguan. Ada 1,000 lebih. Dapat sekejap ada, sekejap tak ada. Saya memanglah live saya ni sekarang ni adalah tumpuan mereka untuk melakukan hacking. Dia orang ada duit. Saya pelayar pada waktu malam saja. Marhain saya. Tapi saya melihat saudara Encik Syazli, untuk cerita sikit pasal 10 walot tu. Saya bila dengar cerita daripada Datuk Razif ni, macam mana saya nak cerita pasal 10 walot? Macam mana saya nak mengizinkan kita bercakap cerita walot nak tinggalkan UMNO? Itu mereka punya pasal lah. Kalau 700 warga seberang Takir dinafikan mereka untuk membangun kehidupan. Ini satu benda yang bukan main-main, saudara. Ini soal kehidupan, saudara. Anak-anak bersekolah. Mungkin ada pasangan baru kahwin, mungkin anak kecil, Datuk. Saya tak sampai hati dengan itu. Datuk, saya
Saya selalu berdoa agar Datuk seterus berjaya tu. So, selain daripada itu, apa yang Datuk nak cuba nak bangunkan di Seberang Takir tu? Baik, Silakan. jadi dan satu lagi kita melihat bahawa Seberang Takir saya pun dah semakin maju sekarang ini. Tetapi jangan bimbang Datuk. Jadi saya insya-Allah diizinkan dan maju macam mana Datuk kalau nelayan tu juga ada kekuatan tu, saya akan teruskan perjuangan saya ini tu. Ya. Jadi antaranya ialah bagi memastikan projek ini terus dilaksanakan. Lebih lagi apabila saya mendengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyebut akan menoktahkan kemiskinannya. Jadi bermakna projek yang saya rancang ini melalui Seafelda ini adalah satu projek yang boleh. Siapa? Seafelda, peda laut. Yang dibuat oleh almarhum Tun Razak ialah Landfelda. Jadi Landfelda dibagi 10 ekar dulu. Tapi kita hanya bagi rumah, dan di laut itulah tempat mereka untuk meneroka dan mencari hasil-hasil. Lebih lagi bila dibekalkan dengan teknologi, mencari kehidupan tu. Pastilah saya nampak hari ini mereka akan berjaya. Kerana apabila kita menyediakan dengan bot laut dalam, kemudian ada tempat industri dan ada disertakan pula dengan tempat untuk konsep restoran yang akan diuruskan oleh keluarga secara koperasi ini tadi. Saya ingat Allahyarham JM Aziz dulu, sahabat saya juga. Beliau adalah seorang penulis, seorang penyair. Beliau menyatakan bagaimana warga Terengganu bermain dengan ombak, bermain dengan kehidupan yang begitulah kehidupan mereka dilambung oleh ombak derita. Dan kebetulan JM Aziz ni orang Seberang Takir. Jadi Seberang Takir itu, dan dia pula adalah merupakan nelayan. Jadi dia anak nelayan, dia pernah jadi nelayan, dan dia ada dikeluarkan puisi dia. Aku berkolek di dada laut. Jadi maknanya itu mencerminkan bahawa Seberang Takir adalah sebagai tempat nelayan tu. Jadi itulah yang diperjuangkan oleh Allahyarham JM Aziz ini. Melalui sajak perjuangan kepada nasib orang Melayu, nasib kepada nelayan untuk kita memikirkan. Jadi insya-Allah. Jadi kalau saya janji kepada rakyat negeri Terengganu, kalau kita dapat ambil balik negeri Terengganu ini, kerana kuasa dari segi tanah dan sebagainya adalah kuasa kerajaan negeri. Walaupun kita ada duit, tapi dari segi tanah kuasa kerajaan negeri. Jadi kita kena pastikan bahawa PRN ini kita dapat ambil balik negeri Terengganu bagi kita nak meneruskan perjuangan kita melaksanakan projek Seafelda ini atau Felda Laut ini tu. Secara dia bagi saya melihat bahawa tulisan JM Aziz aku berkolek di dada laut. Di dada laut, saudara. Dia menceritakan dengan penuh penderitaan. Sebab beliau juga Allahyarham ini adalah seorang nelayan. Dia dapat merasai mereka sebenarnya selalu saya katakan, kita bukan nak cari kuasa tu mendapat pangkat. Bukan dengan kuasa itu aku bergelar Yang Berhormat, aku bergelar menteri, aku nak membina kekayaan. Tidak, saya. Kekuasaan yang didambakan oleh orang macam Datuk Razif ini lain tak ada, saya semata-mata untuk merealisasikan perjuangan membela kehidupan nelayan. Saya tersentuh Datuk, sebab saya juga kampung saya dulu tu adalah kampung nelayan. Saya tahu sangat Datuk, sengat lepu, sengat sembilang, sengat ikan duri. Kita tahu bisanya. Dan warga di Seberang Takir, mereka bermain dengan ombak. Tentulah mereka disengat oleh sengatan, duri ikan sembilang dan sebagainya. Dan seolah mereka tidak dihiraukan. Negara merdeka 60 tahun, saya. Ini bukan main-main. Datang kerajaan baru, tiba-tiba menafikan. Sedangkan usaha telah dilakukan oleh Datuk Razif. Kalau dia tak buat, soalan saya, memang saya balon dia lah. Tapi bila dia mengatakan bahawa dia dah buat, dan kerajaan Persatuan setuju, peruntukan dah ada, pecah tanah dah buat, harapan dihancurkan begitu saja. Manusia apa benda lah orang Terengganu ni. Saya tak tahulah, saya. Bagi saya itulah keadaannya. Sebab kehidupan rakyat, saya selalu bercakap tu, kalau saya apabila tersentuh soal rakyat ni, saya cepat marah tu. Bagaimana macam saya kata lah, kalau mereka jadi pemimpin, ataupun nak buat projek besar, tapi yang dapat siapa? Ini, projek itu bukan Datuk Razif nak kumpul duit. Dia bukan syarikat bot nelayan. Dia nak bagi pada nelayan, supaya mereka dapat menggunakan teknologi yang serba canggih untuk mencari, mengaut hasil laut. Saudara, kita mengalami sekarang ni, negara kita mengalami shortage of food ataupun food security ataupun kekurangan makanan, ikan mahal dan sebagainya.
Macam mana takkan ambil ikan daripada Vietnam, datang ikan daripada Thailand. Sedangkan di sebelah Takir ada 700 nelayan, saudara. Takkan nak pergi dengan kolek saja untuk feed rakyat di negara kita, saudara. Saudara Fairuz Kamarudin, kalau bagi lagi dekat PAS, kata hancur nasib rakyat. Saya tak tahu saudara Pak ni. Ya, orang Terengganu ni kufur nikmat. Oh, saudara kita. Saudara, saudara orang Muar, saudara Tukiran. Tapi itu saudara mengatakan, saya tak mau menuduh orang Terengganu apa kufur nikmat, tetapi mereka dikelabukan. Pemikiran mereka hanya kerana kemabukan kuasa pemimpin. Mereka berlumba-lumba nak jadi itu. Aduhai, saudara Buyung Laksum. Siapa yang salah dalam hal ini? Saya tidak mahu mengatakan siapa bersalah dalam hal ini. Tetapi bagi saya, mereka yang dah angkat sumpah, mereka yang berjanji, tak rasanya masa berkempen, undilah saya akan berjuang untuk rakyat. Sebab itu saya katakan, saudara, mereka yang menagih kuasa sanggup melacurkan rakyat, melacurkan bangsa untuk menagih kuasa. Tapi bila dapat kuasa, dihampakan. Ini saya marah, saudara. Saya kalau Datuk tak buat benda begitu, saya memang marah Datuk. Tapi Datuk dah buat. Bukan Datuk tak usahakan. Kelulusan dah ada, Datuk. Saya sedih betul, Datuk. So, Datuk punya kajian, berapa ramai keluarga daripada 700 nelayan, Datuk? Dia saya betulkan balik tu. Yang kita buat ni untuk 500 tu. Untuk 500 keluarga yang senarai nama sudah ada. Dan kalau projek ni dilaksanakan, ini adalah projek yang pertama di dunia tu. Belum ada lagi di dunia yang menggunakan konsep perkampungan nelayan moden ini. Perkampungan nelayan moden, rumah percuma dengan fasiliti, dengan bot laut dalam, teknologi, dan mendapat bimbingan daripada konsultan daripada UMT. Kebetulan UMT tak jauh daripada kawasan ni. Sebab UMT duduk di kawasan Seberang Takir. Dia ada fishering dan dia ada dari segi eksperti dia. Jadi ini adalah kelebihan yang ada di kawasan ni. Dan saya haraplah rakyat di negeri Terengganu akan memberi peluang kepada kerajaan ataupun kepada Barisan Nasional untuk memastikan projek ini akan dapat kita laksanakan tu. Weh, orang Seberang Takir. Ni aku nak cakap ni. Geram dulu. Weh, orang Seberang Takir tak sedar lagi ke? Cuba nak bayar kita. Bukan secara tekiran. Saudara Fairuz Kamarudin tu dapat sedekah ke? Tak tahulah saya. Bagi saya, saudara Syed Awang, sekarang ni orang muda perlukan perikanan moden. Setuju. Memang itu perjuangan kita. Kita nakkan supaya lebih ramai anak-anak muda kita mendapat teknologi baru dengan kapal-kapal. Bukan bot, Datuk. Level seperti kapal, Datuk. Yes, betul. Secara user dengan pemimpin mabuk kuasa. Itulah keadaannya. Saya tak tahulah. Saudara Fadilah, apa khabar? Ini kalilah. Saudara Padak Zoboster, sebuah rumah seorang graduan. Saya tidak mau bercakap soal graduan, saudara. Bila hari ini Datuk Razif bercerita tentang kehidupan nelayan, memang tersentuh. Kalau 500 nelayan, keluarga ni berapa ramai, Tok? Ya, betul. Kalau satu nelayan, dia biasa nelayan ni anak dia ramai. Tak ada buat. Bila menong-menong, Tok. Dia ramai. Ya. Jadi memang kampung saya ni, Tok, memang kampung nelayan lah, Tok. Ya. Daripada dulu sampai sekarang pun nelayan, tetapi kehidupan mereka dari dulu macam itu, sekarang pun macam itu. Berapa tahun, Datuk, sebenarnya? Dah berpuluh tahun, Datuk. Ada yang sebagainya tinggal di kawasan setinggal. Datuk lahir daripada kampung Seberang Takir? Saya lahir di situ, tu. Datuk anak nelayan? Saya bukan anak nelayan, tapi kebetulan ayah saya ni, dia jiwa dia dekat dengan nelayan. Arwah ayah saya ni, dia bekas dia bekas ustaz dan juga bekas tok imam. Imam di Masjid Seberang Takir. Dan dia tiap-tiap hari bergaul dengan nelayan sebab hobi dia pergi ke kedai kopi. Jadi dia bersama dengan nelayan tiap-tiap hari. Jadi dia memahami dan dia faham benar tentang nasib nelayan. Dan kebetulan belakang rumah saya kebanyakannya adalah nelayan. Jadi yang agak saya terkilangnya kerana perkampungan nelayan yang ada sebahagian daripada nelayan saya ni, kalau dulu memang hasrat saya untuk nak legalisekan. Saya nak bagi grant. Tapi saya dipahamkan kerajaan yang pada hari ini nak pindahkan mereka semua ke tempat yang lain. Datuk. Tanah harga 29 juta bagi kat syarikat koperasi bini harga 500,000. Nelayan di Seberang Takir tak dibela. Ini yang saya katakan kepincangan dalam kepimpinan. Bukan kita benci dia, tidak, tapi saya melihat kepimpinan yang pincang sepincang-pincangnya. Orang dengan berusaha untuk membangunkan nelayan, tiba-tiba dinafikan. Tiba-tiba tanah tu nak buat kawasan perumahan berkelompok dah tu. Kelompok sangatlah anda. Jawablah di akhirat nanti. Saya paling tidak saya tengok wajah Datuk sahabat saya ni, wajahnya wajah bersih.
Dan dia mengaku, dan dia lahir di perkampungan nelayan, dia tahu sangat. Ya, betul. Kemiskinan yang membelit kehidupan warga nelayan di Seberang Takir. Sewajarnya lah orang Terengganu, sedar-sedar lah weh, jangan nak ke laut lagi. Kalau saya selama ni tu, saya tak dengar cerita ni tu. Ya. Datuk kenapa Datuk tak cerita dengan saya selama ni tu? Kenapa Datuk simpan rahsia ni tu? Semua malam ini Datuk cerita. Yalah, sebab dia sekarang ni memang menjadi perjuangan saya lah tu. Untuk memastikan projek ni dapat direalisasikan. Dan saya rasa bukan hanya Seberang Takir tak? Ya, betul tu. Berapa banyak nelayan jadi sekarang ni yang saya sebut tadi, 500 keluarga ni yang kita pilih terdiri daripada seluruh Parlimen Kuala Nerus. Itu Kuala Nerus saja? Ya, Kuala Nerus saja. Yang lain berapa Dok? Yang lain memang ramai lah. Di Datuk sebagai Menteri Besar tentu Datuk tahu. Dia sebenarnya saya rasa lebih daripada 10,000 keluarga. Lebih daripada 10,000 keluarga. Astaghfirullahalazim. Daripada Kemaman sampai ke Besuk. Kerana Kemaman, Besuk, Stiu itu adalah perkampungan nelayan. Astaghfirullahalazim. Jadi ramai tu sebenarnya. Setara 10,000 nelayan, kehidupan mereka dinafikan. Ada pemimpin yang mahu membawa era pembaharuan. Ada pemimpin yang berjuang untuk membina kehidupan baru pada masyarakat nelayan. Tiba-tiba dinafikan. Terima kasihlah rakyat Terengganu. Kalau itu keadaan anda, sampainya hati anda menafikan 10,000 nelayan sahaja. Kalau satu keluarga tu, satu nelayan, ada 5 orang lah kata. Getinya 50,000 sahaja. Takkanlah Terengganu ni asyik sibuk dengan dia punya kopok losong je. Ya, betul. Tak gitu dok? Betul. Saya kadang-kadang, saya tidak ada kesempatan ke Terengganu. So betul lah saudara Mac Norik, dia kata ini kalilah BN lah pula. saya nak berkempen saudara. Tidak terlintas di hati saya untuk berkempen. Tapi saya nak menceritakan inilah keperitan hidup rakyat yang dinafikan oleh mereka yang mengejar, memburu kuasa. Tapi kuasa yang diberikan oleh rakyat dikhianati. Jadi mereka saya katakan pengkhianat pada rakyat lah. Saudara Norik, kita akan pastikanlah kata Mac Norik Rizal, supaya Terengganu kembali ke gemilangan. Saya saudara, di Terengganu ada dia punya masjid kristal indah saudara. Hasil bumi Terengganu, minyak berbilion negara dapat, tapi tidak dapat dikongsi oleh rakyat Terengganu. Kalau nelayannya begitu saudara, bayangkanlah. Saya tak tahulah anda bagaimana. Saya berterima kasih pada Datuk Razif yang menceritakan kehidupan warga yang diwakili olehnya. Dan beliau akan terus bersuara. Datuk bercakap tak dalam Dewan Negeri tu? Dah bercakap. Saya pun dah memang berjuang sungguh-sungguh lah tentang perkara ini. Perkara ini dah dibawa dalam Dewan. Tapi itulah jawapan dia. Jawapan yang diberi bahawa tanah yang kita cadangkan untuk laksanakan projek ini telah dibuat keputusan untuk bina rumah bercampur-campur. Cuma dia kata belum di-award lagi lah kepada mana-mana developer yang akan melaksanakan. Jadi kita sama-sama doakan semoga projek rumah bercampur-campur ini tak dilaksanakan, supaya memberi ruang dan peluang lah kepada kerajaan pada urusan nasional. InsyaAllah selepas PRN ini bagi kita menyelesaikan atau meneruskan projek ini. Ini adalah satu manifesto tu. Ya, manifesto Dong Seberang Takir, insyaAllah tu. Saya tak mau cakap lah manifesto itu bukan kitab suci, saudara. Saya tak nak bercakap. Tapi saya rasa, saya yakin satu saja. Orang Seberang Takir kalau menolak orang macam Razif ini, Datuk Razif, sahabat saya ni, saya rasa macam dah naik ke rumah, terjun tingkap lah saudara. Itu belum masalah air lagi tak? Betul. Air macam mana? Kalau rumah mereka rumah setinggan, Astagfirullahalazim. Kita akan melihat lepas satu-satu. Masyarakat nelayan, kemudian rumahnya, tanahnya pula. Seolah-olah tanah dirampas. Saya melihat begitu, tanah itu adalah merupakan warisan yang harus dipertahankan. Tapi kalau nak dibuat bercampur-campur, macam mana pula tu? Kan? Di gazet dan begitu sebagainya. Saudara Osna Osama, kami doakanlah, kami dari Perak mendoakan agar usaha-usaha Datuk YB berjaya insya-Allah. Saudara, saya yakinlah saudara, kita yang mendengar tu pastilah paling tidak pun saudara tumpah air mata kita melihat anak bangsa kita mengharapkan kepimpinan, mengharapkan perjuangan mereka, legasi kehidupan mereka itu dapat disemarakkan kehidupannya, akhirnya dinafikan begitu saja sampainya hati mereka. Saudara aduk-aduk, dia kata basuh orang Terengganu. Saya tak mau marah pada orang Terengganu, tak mau saya. Saya tak menyalahkan mereka. Inilah puncanya apabila kebenaran disembunyikan, fitnah dicanangkan. Saudara Mak Sepana, kebenaran
terus keluar satu persatu. Benar, saudara Mat Sepana. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Akhirnya sekarang ni, kita sudah mula melihat bagaimana. Cuma saya kesal sikit sajalah, saudara. Bertahun saya bersahabat dengan Datuk Razif. Sekarang malam ni baru cerita. Apakah sempena PAU ni, saudara. Dan saya harap teman-teman perwakilan UMNO harus mengutarakan, khususnya wakil-wakil dari Terengganu harus mengutarakan. Saudara Fazila Abdul, boleh ke PAS sedekahi? Saudara, jangan kita wujudkan ruang saya ini maki hamun orang. Saya tak setuju. Jangan kita wujudkan halaman yang saya sediakan ini untuk kita menyalahkan orang. Tidak. Tapi kita harus menangani derita rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Razif dengan penuh keinsafan, dengan penuh keikhlasan. Beliau mau melihat warga Terengganu ini dapat dibela. Kalau dah 10,000, beliau merupakan bekas mantan menteri besar. Saya selama ini, saya ingat kawan Terengganu kaya-kaya tu. Saya tak jangka bahawa begitulah miskinnya mereka bermain dengan ombak saban hari. Saya tak jangka, saya ingatkan sebab seingat-ingat saya pakai samping datang dari Terengganu, beli dekat Pasar Payang. Rupanya Pasar Payang itu menggoyangkan iman saya tu. Air mata saya, nasib baik Datuk sebelah saya. Kalau saya mungkin kalau di rumah mungkin saya menangis. Mungkin saya menitik air mata melihat bagaimana penafian bangsa saya dilayan oleh bangsanya sendiri sampainya hati mereka melakukan. Tak terkatalah saudara saya. Saya untuk cakap tu sebab saya rasa saya dah sebab lah tu. Dan satu lagi perjuangan kami lah, Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, kami nak memastikan setiap warga, keluarga di negeri Terengganu akan dapat memiliki rumah sendiri. Alhamdulillah, saya di kawasan Daun Semantake saya, kita telah berjaya menyelesaikan 3 tempat yang selama ini mereka duduk secara setingkat. Jadi kita berjaya serahkan geran tanah dan kita bina rumah kepada setiap keluarga-keluarga yang selama ini dah berpuluh-puluh tahun. Sampai yang saya ingat belum saya ada dah rumahnya di situ dan kita berjaya. Cuma satu lagi yang tertinggal iaitu di kawasan Kampung Baru di sebelah Cornish Road. Yang ini saya amat sedih tu. Kerana kerajaan telah buat perancangan untuk pindahkan mereka ini. Sedangkan perancangan saya untuk kita bina semula rumah-rumah baru dan seterusnya kita beri grant kepada mereka. Jadi ini adalah sebenarnya tanggungjawab kerajaan. Jadi soalnya hari ini ke mana mereka nak dipindahkan dan bagaimana mereka nak membeli tanah-tanah yang baru dengan nilai yang begitu tinggi sekarang itu. Jadi insya-Allah kalau kita laksanakan, kita akan bina rumah dan mereka yang sebelum ini mereka hanya membayar minimal saja tu RM100 je tu. Untuk RM100 saja dengan sekali dengan tanah dan rumah yang kita bina tu sebelum ini. Saudara bayangkanlah saudara, kalau mereka diusir. Ini tanah pusaka. Ini bumi kita saudara. Sampainya hati orang bernama pemimpin nak mengusir, nak pergi ke mana? Nak dihalau ke mana? Apakah mereka tidak terfikir bahawa mereka juga punya keluarga kalau benda itu berlaku pada keluarga sendiri? Saudara sendiri tahu bahawa saya dari dulu lagi kalau mendengar perkataan setinggan itu kebencian saya. Saya bukan benci pada masyarakat setinggan, tidak. Saya benci bahawa perkataan itu masih ada membelit kehidupan warga saya. Saya adalah warisan merdeka. Saya generasi merdeka. Kalau lahir pejuang-pejuang bangsa kita yang dahulu, yang mereka sanggup bermati-matian, terburai perutnya ditembak oleh penjajah, sanggup menggadaikan air mata, darah dan juga seluruh tubuh nyawa mereka untuk memerdekakan negara. Akhirnya kalau mereka hidup, tengok hasilnya mereka, akhirnya anak cucu mereka begini jadinya. Mereka menjadi penumpang di bumi sendiri. Saudara, minta maaf Datuk. Saya tak mampu untuk bercakap lagi, saudara. Lebih baik saya tutup dulu, besoklah saya bercakap lagi. Saya minta maaf saudara dengan penuh hati yang sayu. Saya mengharapkan agar warga Terengganu belajarlah sedar diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.